إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumi fid daini amin. Berkata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, syarah sahih hadis Muslim, maka barang siapa menyembelih ia kerana berhala atau kerana palang, yakni salib, atau kerana Nabi Musa atau kerana Nabi Isa alaihi wassalam, atau kerana Kaabah atau umpama yang demikian itu, maknanya kerana makhluk, maka sekalian itu adalah haram hukumnya dan tiada halal ia disembelih, mana sembelihan itu tidak boleh dimakan, sama ada yang menyembelih itu Islam ataupun Kristian ataupun Yahudi. Telah menyebut akan dia dengan terus terang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan telah setuju atasnya sekalian ashab kitab, itu Asy-Syafi'i, ashabus Syafi'iyah, mana ulama dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, mana sembelihan dan segala perbuatan tadi jangan dikasatkan kepada yang lain, maka ketika itu sembelihan dia tidak sah dan tidak halal dimakan. Maka jika mengkasat ia serta demikian itu akan membesarkan akan yang disembelih kerananya itu daripada Allah Ta'ala, seperti disembelih hantu atau kena tok nenek dia ataupun keramat dia, dan beribadat baginya. Nasihat adalah demikian itu kafir, menjadi kufur. Maka jika ada yang menyembelih itu orang Islam dahulu daripada demikian itu, jadilah ia dengan menyembelih itu murtad wal'ayazabillah. Kena sembelih kena patung, sembelih kerana hantu atau antau ancak macam dulu kan banyak. Jadi mana dia iktikadkan benda-benda lain selain Allah seolah boleh memberi kesan, maka hukum dia batal akidah, menjadi murtad wal'ayazabillah. Dan ini tauhid ialah mengingkarkan akan dia oleh musyrikun. Tauhid yang ini yang diingkarkan oleh orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perbantahan antara sekalian rasul dan sekalian umat mereka itu, dari semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampailah kepada zaman Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diberitahu kepada engkau, wahai Rasul, dan kepada sekalian Rasul yang dahulu daripada engkau, demikian demi Allah, jika menyekutukan engkau akan Allah, mana mensyirikkan Tuhan pada ibadat, iaitulah fardu takdir. Kalau begitu nasaya batal segala amal ibadat engkau, dan nasaya adalah engkau dari sekalian yang rugi dunia dan akhirat. Maknanya jangan disekutukan amal tadi kena yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ilah fala tad'una ma'allahi ya ahada. Diberitahu kepada aku bahawasanya segala tempat sembahyang itu,
tertentu ia bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak ya, kuat. Diberitahu kepada aku bahawasanya segala tempat sembahyang itu dipanggil masjid, masajid jamaah, tertentu ia bagi Allah Ta'ala, maka jangan kamu ibadatkan padanya akan seorang serta Allah Ta'ala. Sebab itu dibahas dalam kitab fiqah kita, hatta semayang tahiyatul masjid. Semayang tahiyatul masjid itu apa makna dia? Adakah semayang menghormat masjid, sembah masjid? Syirik kan? Ya, tahiyatul masjid mana tahiyatul rabbil masjid, itu maksudnya memberi penghormatan pada tuan masjid. Siapa dia? Tuan masjid, ya, pengurusi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tuan masjid ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita semayang tahiyatul masjid, penghormatan kepada tuan masjid, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan bersabda olehmu, mana kata olehmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bahwasanya sembahyangku dan menyembelihku dan hidupku dan matiku tertentu semuanya bagi Allah Ta'ala, yang menjadikan sekalian alam tiada yang menyutu baginya, dan dengan dia tauhid disuruh akan daku, dan aku yang mula-mula mengikut akan perintah Allah Ta'ala, ya, dengan mana ditilik kepada ini umat. Mana Rasulullah SAW dengan umat, kalau Rasulullah SAW ialah umat dia. Itu di antara penjelasan berhubung dengan masalah tauhid, mengesakan Allah Ta'ala dalam seluruh konteks ubudiyah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billahi. Apabila berkehendak engkau meminta akan sesuatu, maka minta olehmu akan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mendaki engkau akan minta tolong, maka minta tolong olehmu akan Allah Ta'ala. Ini atas jalan hakiki, ini atas jalan at-taksir, makna memberi kesan, ya, itu mana. Ataupun atas jalan majaz, jalan sebab, itu tak apa, ya. Badan Quran pun tu sebut apa? Ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Mana bertolong bantulah kamu. Kita minta tolong sama-sama kita membantu pada jalan Tuhan. Atau mana tidak jadi kesalahan, dia kena faham itu. Lama kita kata tolong ambilkan saya barang ni, tolong buatkan saya barang ni, syirik. Wah, kacau je. Ya, kita minta tolong orang kampung kan, misalnya ada urusan kerja kemasyarakatan, kita minta semua ahli karya dia sama-sama minta tolong bantu, syirik gitu. Wah, kacau kan. Itu bukan, itu jalan asbab. Yang dimaksudkan syirik di sini atas jalan taksir, mana kita minta tolong, kita yakin benda tu boleh memberi kesan. Itu yang maksud ini syirik. Syirik dengan makna dia meyakin selain Allah sama tarak boleh memberikan, menentu dan makna menentu taksis satu perkara, atau at-taksir, mengadakan satu perkara. Itu maksud di sini. Adapun kita minta tolong biasa sebagai sebab tu tak apa, dan ya, tolong pergi saja kejap, pergi kedai, syirik itu. Wah, kacau je. Tapi minta apa? Minta dengan Tuhan. Itu silap faham kan. Dia kena faham benda tu. Kemudian tauhid asma wa sifat. Dan ada pun tauhid asma wa sifat, mentauhid Allah dari segi asma, nama dan sifat. Maka iaitulah percaya dan membenarkan akan sekalian yang datang dalam Al-Quran dan segala hadis yang sahih daripada segala nama dan sifat Allah SWT, dan mensifatkan Allah Ta'ala dengan dia atas hakikat, mana yang Tuhan sendiri sifatkan dia dengan sifat tersebut, dengan ketiadaan menyerupakan dan memalingkan daripada zahirnya. Tidak maknanya menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Bahkan diserahkan hakikat kepada Ta'ala
Kerana seperti tiada mengetahui akan hakikat zat melainkan Allah Ta'ala, demikian juga tiada mengetahui akan kunhi, mana hakikat sifat, melainkan Allah Ta'ala juga. Jadi kita mengenal atas jalan yang diizin saja, iaitulah kita mengiktikadkan kewujudan zat Allah Ta'ala dan kewujudan segala awsaf dan sifat-sifat sekadar itu, yang mana sifat dan zat dia adalah qadimah sedia kala, dan baqiyah dia kekal, dan mukhalif dia menyalahi dengan yang lain, seterusnya begitu. Adapun kunhi zat tak dimana buka. Rasulullah kata tafakkaru fi halqillah wala tafakkaru fi zati. Berfikirlah kamu tentang kejadian makhluk ni supaya kita mengenali Allah Ta'ala, dan jangan kamu masuk memikirkan akan hakikat diri zat Allah, tidak dibenar. Bahkan Tuhan tak buka. Kalau dia masuk juga, dia boleh pertama tak dapat, kedua jadi sesat. Itu jadi ajaran sesat macam-macam, dia mengaku Tuhan lah macam-macam. Itu punca dia tidak matang dan tidak mengetahui dan tauhid yang sebenar. Habis. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib sini mana wajib syar'an, wajib syar'i, dengan mana ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki, diberikan ganjaran besar pahala, maknanya apabila dilaksanakan, dan akan diazab apabila ditinggal. Itu makna wajib syara'. Batas tiap-tiap mukallaf, itu orang yang akil lagi balik. Di mana mukallaf orang yang ditaklifkan syara', memikul akan tanggungjawab dengan Allah Ta'ala. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf mensifatkan Allah Ta'ala, mana menerima akan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan barang yang sifat ia dengan dia akan dirinya. Mana apa saja sifat yang telah disifatkan bagi dirinya oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran atau hadis sahih, maka naklah diterima. Dan dengan barang yang mensifatkan dengan dia oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta diiktikad, dipegangkan dalam kalbi hati dia bersalahannya dengan segala makhluk. Itu dasar kita, laisa kamisli syai'. Tidak ada satu wajah pun, zat, sifat, asma, af'al yang serupa Tuhan dengan makhluk. Sebab Allah Ta'ala zat dia lah wajib ada. Adapun makhluk harus saja ada, hakikat dia lain. Maka kita iktikadkan bahawasanya Allah SWT mendengar, tapi mendengar Tuhan tiada seperti mendengar kita, ya, dan melihat tiada seperti melihat kita, dan berkata tiada seperti berkata kita. Melihat kita, mana penglihatan pertama, sifat apa dipanggil? Melihat, basar. Ya Ta'ala ada bersifat dengan basar. Allah Ta'ala yattasib bil basar, ya, innallaha sami'un basir. Basir makna apa? Zat muttasif bil basar. Maka basar Tuhan dengan basar kita tak sama. Ya, secara jelas dia yang terang ialah kedudukan basar Allah Ta'ala adalah qadim, ya, mana sedia kala, dan dia baqi, dia kekal, mana dia bersifat dengan qidam wal baqa. Ada pun sifat basar kita, dia bersifat dengan hadis hudus baharu, maknanya dia dijadikan. Ada pun sifat basar Tuhan bukan dijadikan, dia qadim, sedia kala. Mana kewujudan sifat Allah Ta'ala ni asli. Ada pun sifat kita dan zat kita ini adalah arid. Arid mana baru datang, asal tak ada. Sebab tu kita ada surat beranak. Betul. Allah Ta'ala dia tak ada surat beranak. Surat beranak mana tarikh kita muncul ada. Sebelum tu kita tak ada. Ya, itu dipanggil hadis. Bila banyak dia panggil hawadis. Itu dia kata muhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tidak ada serupa dengan segala makhluk dia. Dan dengan barang yang bersifat dia oleh Rasul, ya, maka kita iktikad bahawa Allah Ta'ala mendengar, tapi tidak seperti mendengar kita. Mendengar kita terhad, ya, bila bising dah tak dengar, dan mendengar kita ada suara. Yang Tuhan dengar, suara tak bersuara semua dia dengar. Ya, melihat dia Pak tembus. Dia melihat segala benda maujud, sama ada zat dia sendiri yang wajib wujud ataupun segala makhluk yang ada, di mana dia bertakluk di kulli mawjudin, tiap-tiap yang maujud, sawa'un kana qadiman atau hadisan, sama ada yang maujud itu qadim, zat dia sendiri dan sifat dia, ataupun zat dan sifat makhluk, semua tak terlepas daripada basar. Apa makna takluk basar? Adalah inkishaf, sama basar ilmu. Ini panggil ta'alluq inkishaf, mana nyata terang. Dengan adanya ilmu, mana sebelum kita ada dah nyata terang di Tuhan apa yang dia nak buat, apa nak dilakukan. Ya, sebab insan yang lemah, yang fakir kita pun nak buat satu perkara dah ada dalam kepala kita, dah set dah.
rancang nak buat begini tu, kita yang lemah, yang duduk dalam genggaman kuasa dia, apatah lagi dia. Basar pula bila benda maujud aja, maka dia tertakluk, dia sentiasa dalam pandangan kita, dalam pandangan Ta'ala. Sebab itu kata raqib annallaha yarak, murakabah kan Ta'ala sentiasa memandang kamu, dan pandangan dia bukan sekadar luar, zahir, batin terus, atau kesempurnaan mana pandangan sifat basar Ta'ala. Ada nama masalah serupa tapi hakikat dia lain. Dan kita melihat, dia ada seperti melihat kita. Allah Ta'ala ada sifat mana basar dia, tak seperti sifat basar kita. Dan dia kalam, tak seperti kalam kita. Kalam kita baharu, kalam dia qadim, dan kalam kita akan binasa. Adapun kalam Tuhan maknanya kekal selama-lamanya. Dan seterusnya. Maknanya sifat atau jalan hakiki ialah Allah Ta'ala punya, tunggal. Dia tidak ada sedikit pun jalan persamaan. Habis. Dan marah ia tiada seperti marah makhluk. Marah makhluk ni ada apa? Keluar daripada hati. Dia panah dia macam tu hati. Tuhan bukan macam tu. Kemarahan dia maknanya kemurkaan dia. Dan turun ia tiada menyerupai akan turun makhluk yang baru. Kalau kita pada atas ke bawah, cara Tuhan tu terserah pada dia. Bahkan seperti marah dan turun yang layak kepadanya dengan kebesarannya, dan baginya tangan tiada seperti tangan hambanya. Yadullahu fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka itu. Apa maksud tangan? Maka di sini ada dua mazhab, salaf dan khalaf. Dua-dua ahli sunnah wal jamaah. Kalau salaf dia serah terus, taslim. Kalau khalaf maknanya dia takwil. Wa kullu nasin awhamat tashbiha fawil warun tanziha. Wa kullu nasin, tiap-tiap nas yang kita tengok macam serupa pula. Tangan, kita ada tangan. Nabi kata Tuhan tangan, Tuhan muka dan Quran sebut, kan? Apa maksud dia? Ada dua pendapat. Pendapat salaf dulu, terus serah ke Tuhan. Al-imanu bihi wajib, sebab disebut oleh Quran. As-su'al anhu bid'ah, soal tu bid'ah, tak payah tanya. Bahawa orang tahu Tuhan tak serupa. Itu makna serah kepada Allah Ta'ala. Adapun as-su'al anhu bid'atun wa kaifiyatu majhulah, dan macam mana hakikat tangan dan sekuat Tuhan, itu serah ke Tuhan. Tak ada, yang penting kita pegang dia tidak serupa, itu saja. Kalau ulama salah khalaf pula ditakwil, tangan bermakna qudratillah, atau lebih senang. Makna senang, makna kekuasaan dia. Dalam tangan ni, dalam kekuasaan dia. Kalau orang yang berkuasa kan, dia kata semua ni semua dalam tangan saya. Apa maksud tangan? Bukan tangan hissi, tangan maknawi. Kalau tangan hissi nampaknya, nampak luar. Kalau makna pada makna dalam kekuasaan dia, dalam perintahan dia. Ini semua dalam tangan saya gitu. Tangan tu bukan tangan ni. Mana kekuasaan dan pemerintahan dia. Itu maksud kalam-kalam adalah lebih lagi bahasa Arab. Makna dia ada kalam hakiki, dia ada kalam majaz. Makna yang hakiki dan makna majaz. Majaz mana-mana pinjam saja, bukan hakiki. Muka dan wajhullah, wajah Allah mana muka. Kalau wajah ni bahasa Melayu kata muka, maka sama ke muka kita muka tak? Bukan. Kalau salaf ditakwil, diserah. Kalau khalaf ditakwil, muka dengan makna zat, diri Tuhan, itu lebih senang. Sebab muka, kalau muka kita sama makhluk tak sama. Muka kita dengan muka pintu, cuba kan. Muka kita yang nampak di muka pintu tu. Muka kita dengan muka pintu, kita makhluk, pintu pun makhluk, itu pun tak serupa. Apatah lagi nak banding dengan Tuhan, jauh. Ta'alallahu uluwan kabirah, maha suci Tuhan daripada serupa dengan makhluk. Habis. Begitu juga dia panggil muka sebagai muka yang patut, allazi yaliku bihi, yang layak dengan Tuhan. Dan bersifat ia dengan istiwa. Istiwa tetapi tiada seperti istiwa baharu. Istiwa mana kalau kita bahasa mana duduk. Maka jangan bayang duduk macam kita bersila ni. Jawab dia syirik dengan Tuhan pula, jadi kafir mujassimah. Kafir yang mentajsim atau menyerupakan musyabbihah, menyerupakan makhluk dengan Tuhan. Berkata seorang laki-laki bagi Imam Malik rahimahullah ta'ala, daripada ayat, apa dia kata? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman mana Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman itu mana istawa. Istawa mana? Itu banyak mana, berpuluh mana istawa. Maka ditakwil istawa dengan mana memerintah. Atas aras, mana sampai aras dan permintaan Tuhan, itu ditakwilkan. Kalau pakai mana istawa pada tanah takwil, serah istawa macam mana? Serah Tuhan. Bukan sila duduk macam kita duduk. Kalau macam kita dah serupa, tu sudah
satu kesalahan besar tu. Arti bermula Tuhan yang sangat pemurah, tetap ia di atas aras. Kalau bahasa kita duduk, maka Tuhan bukan duduk macam kita sebenarnya. Duduk tu kita tahu, tapi apa maksud ayat ni serah pada Allah Ta'ala. Ya, mana serah kepada Allah Ta'ala. Kaifiyatun majhulun tu kata Imam Malik. Kalau kita khalaf senang, ya. Kalau salaf aslam lebih selamat. Kalau khalaf a'lam lebih mengetahui. Itu ditakwil. Mana duduk dengan mana memerintah. Maka menundukkan Imam Malik. Biasa orang tanya Imam Malik tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ya, Tuhan yang bernama Rahman itu istiwa, mana dia bersemayam di atas arasy. Sebab arasy itu paling besar dalam makhluk. Maka Imam Malik pun menundukkan akan kepalanya pada masa yang panjang. Imam Malik tunduk, dia diam. Kemudian berkata, ia bermula tetap itu diketahui. Yang kata duduk tu semua orang tahu. Dan kelakuannya tidak dapat dengan akal. Macam mana dimasukkan duduk yang Tuhan duduk, bukan macam yang kita bayangkan duduk bersila itu kan. Jadi macam mana serah ke dia. Nama je duduk istiwa, tapi hakikat serah Tuhan, itu lebih senang. Beriman dengan dia wajib sebab dia ayat Quran, dan bertanya daripada bid'ah, benda jangan soal. Sebab benda ni kalau kita banyak soal takut kita silap faham. Dia serah kepada Allah, senang, habis. Dan tiada aku sangka akan dikau melainkan sesat itu. Ada marah kawan dia bertanya tu, kau ni orang sesat, kau nak percaya benda ni lain macam kau punya pertanyaan. Kadang orang ni bertanya dia, kita kenal cara gaya dia bertanya, nak tahu atau nak menduga dan sebagainya lah. Imam Azhar ni orang hebat-hebat kan, wali-wali besar. Dia ada ilmu firasat. Satu hari Imam Malik, Imam Syafi'i dia, ilmu firasat dia. Dua orang berjalan kan, orang tanya dia, tu siapa tu? Ya, Imam Syafi'i kata, turun sini sekali. Apa kerja dia? Imam Syafi'i kata, dia ni kerja tukang besi. Imam Ahmad kata, dia tukang kayu gitu. Dia pergi tanya dia, awak tukang apa? Saya tukang besi. Dulu tukang kayu. Dua-dua betul. Yang mana firasat dia tengok. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takut oleh kamu akan tenungan pandangan batin orang mukmin yang sempurna, sebab dia memandang dengan nur dari Tuhan. Itu panggil kashfil. Dia tengok kita A to Z kebukaan ni. Dan tiada aku sangka kau disesat. Maka menyuruh oleh Imam Malik dengan menghalau lelaki itu. Ya, mungkin dia datang tu dengan cara macam nak menduga, dah lagi bawa sana pergi balik. Ya, macam kita juga kan, tuan dia tanya kita, siapa jadi langit? Tuhan. Siapa jadi bumi? Allah. Last sekali siapa jadi Tuhan? Ya, kalau orang tanya itu pergi balik, kau pergi balik itu. Jamak dia balik. Salah. Kalau pertanyaan tu kata siapa jadikan Tuhan, soalan tu paling bodoh dipanggil. Ya, dia sebut Tuhan, tiba-tiba ditanya siapa jadi. Kalau kena jadi bukan Tuhan. Yang kena jadi bukan Tuhan, dia panggil makhluk. Ya, yang menjadi dia panggil Khalik. Allah Ta'ala bukan makhluk, dia Khalik. Dia bukan akwan, dia mukawin. Dia yang mentadbir, menjaga. Tapi syaitan mana ya? Dalam hadis ni, syaitan jolok itu, siapa jadikan langit, siapa jadikan bumi, kita Allah, Allah, Allah. Last sekali, siapa jadikan Allah, kita. Tadi. So dia perangkap. Kalau soalan dia macam tu, dia halau, dia kata Imam Malik. Balik lagi. Bapa dia ada maksud yang tidak elok. Ya. Nak perangkap kita. Bila tanya siapa jadikan Allah, kalau tanya siapa jadikan Allah, kita tanya Allah tu siapa? Ya, zat yang kena jadi ke Tuhan tu. Dia bukan kena jadi, dia penjadi, dia pencipta, bukan dicipta. Kalau dia dicipta, sama taraf kita dengan dia. Ya, itu maknanya. Macam dia tanya menduga tadi, boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak bagi kita? Macam ya. Allah Ta'ala Maha Kuasa kan. Mula dia cerita tu, Allah Ta'ala Maha Kuasa, tidak ada siapa boleh melawan kuasa dia. Kuasa dia yang paling besar sekali. Dia kuasa segala-galanya. Satu nak tanya, boleh tak dia jadi anak bagi dia? Macam tu. Ya, dia jodoh tu pergi pelempang ni. Dia kata, boleh tak Allah Ta'ala jadikan anak? Tapi kalau kita jawab secara ilmiah, kita tanya, kalau ditanya kita, siapa jadi, boleh tak Allah Ta'ala jadikan anak bagi dia? Maka jawapan ni kita tanya dia balik, anak bagi Tuhan apa hukum? Tanya dia balik. Itu kau jawab secara ilmiah, cara kau belajar.
Kalau ditanya siapa boleh tak Tuhan jadikan anak bagi dia, ya, maka kita tanya di balik, anak bagi Tuhan apa hukum? Kalau dia pun tak tahu hukum, tak payah tanya, jangan tanya sebarang. Ya, kalau anak bagi Tuhan hukum dia mustahil. Lam yalid walam yulad. Lam yalid, dia tak beranak, walam yulad, dia tidak diperanakkan. Ya, mana dia tidak serupa dengan kita. Tu dia kata boleh tak Tuhan jadikan. Jadi kalau kata tak boleh, nampak dia lemah. Kalau kita kata boleh, salah. Itu kita kena tanya dulu. Ya, maknanya anak bagi Tuhan apa hukum? Kalau dia kata, kalau dia boleh jawab, dia kata mustahil. Baik, sekarang kudrat Allah Ta'ala takluk pada benda mana? Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. La mustahilat la wajibat. Mana kudrat Allah Ta'ala dia bertakluk, mana berperanan pada benda mungkin, bukan benda wajib, bukan benda mustahil. Ya, jadi maknanya apa? Allah Ta'ala tidak menjadikan anak sebab itu mustahil, tidak dikatakan lemah. Itu maksudnya. Ya, sama lah kalau kita pergi jumpa doktor, kita tanya doktor, tolong cek telinga saya ni lah. Telinga saya dah lama tak nampak. Nanti doktor tengok di atas bawah. Ya. Atau doktor tolong cek mata saya dah lama tak boleh mendengar lah. Dia kata kau ni silap makan ubat. Doktor kata. Ya, adakah mata tu dikatakan lemah kalau dia tidak boleh mendengar? Lemah ke? Rosak ke? Sebab tu bukan takluk dia, bukan peranan dia. Kalau mata tak boleh melihat atau kabur atau kelabu, baru dia ada masalah. Telinga tak apa clear, baru masalah. Tapi kalau telinga dia tak boleh mendengar, ya, dikata lemah, tu tak betul. Bukan takluk, bukan peranan telinga itu melihat. Peranan telinga ialah mendengar. Kalau dia tak boleh mendengar, baru masalah. Ini dia kata telinga saya lama tak nampak, dan tolong cek sikit doktor. Doktor kata kau ni betul-betul, kata bukan. Jadi maknanya soalan tu tak kena. Kalau begitu soalan saya menduga Imam Malik kata dia hambat dia orang tu, maka dihalau, ia akan dia. Pendeknya sifat Allah Ta'ala tu bersalah-salahan. Apa makna? Mukhalif, dia muhalafah dengan segala sifat makhluk. Senang ringkas dia apa? Segala sifat yang dipakai oleh makhluk, segala kelakuan yang dipakai dan layak dengan makhluk, maka Allah mukhalifun bizalik, dia menyalahi semua itu. Mana apa cara dan sifat yang dipakai makhluk, maka Tuhan bukan begitu. Sebab Allah Ta'ala cara dia, kita cara kita. Ya, sebab nama pun tak sama, hakikat pun tak sama. Dia khalik, pencipta, kita makhluk yang dicipta. Khalik mana allazi khalaqa, yang mencipta. Adapun makhluk mana allazi khuliqa, yang dijadikan. Bila pencipta, mana diri dia, zat dia adalah wujud dia zati. Kalau yang dicipta makhluk termasuk kita ni, wujud kita bukan zati, wujud kita dipanggil majaz ataupun arid, baru datang. Batu asal tak ada. Nak pergi pada ada, mesti ada sanik pencipta. Adapun Tuhan, dia tak pernah menerima kalam tak ada kat dia. Dia maujud azaliyan sedia kala. Maka mana perlu dia kepada pencipta, atau maksudnya. Ya. Habis. Seperti zat Allah Ta'ala bersalahan dengan segala zat yang baru. Zat itu mana apa? Diri. Dan tiada mengetahui oleh makhluk akan hakikat sifat. Ya, Allah Ta'ala sekalipun Rasul dan malaikat, seperti tiada mengetahui oleh yang baru akan hakikat zatnya yang maha mulia, mana zat yang qadim. Ya, mana mengetahui hakikat itu tak dibuka. Mengetahui sekadar untuk mengenal, membeza itu disuruh. Disuruh kita mengenal Allah Ta'ala dengan batas-batas yang telah digariskan oleh Quran dan hadis Nabi. Untuk apa? Untuk tamyiz, membezakan, supaya kita akan jadi maknanya orang yang menyerupakan, dipanggil musyabbihah, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Sekadar tu. Ada pun mengetahui kunhi, saya kata zat Tuhan yang maha dahsyat. Kita sendiri pun roh pun tak tahu. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka akan bertanya padamu, ya Muhammad, apa hakikat roh? Jawab, roh urusan Tuhan. Kalau roh tu adalah makhluk Tuhan pun kita tak tahu hakikat dan jana, apalagi nak tahu Allah Ta'ala yang maha dahsyat kewujudan dia, yang wajib al-wujud. Itu maksudnya. Dan kita serahkan akan hakikat kepada Allah Ta'ala, serta kita iktikadkan bahawasanya segala sifatnya itu semuanya sifat kesempurnaan yang layak dan patut padan dengan kebesarannya. Itu saja kita iktikad begitu. Ya.
Dan dalil dia ialah laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu, tidak seumpama sesuatu. Allah Ta'ala ni tiada seumpamanya sesuatu, dan ia juga yang sangat mendengar lagi sangat melihat. Ya, surah Syura ayat 11. Itu di antara nas yang sangat terang dan jelas bahawasanya mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tidak ada satu wajah pun serupa dengan makhluk. Allah dengan cara dia, makhluk dengan cara kita. Wallahu a'lam.